Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya-Allah sidang hadirin sekalian, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan lagi saya hormati Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Jami' Sungai Pelong. Seterusnya, saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa, para pentadbir masjid. Seterusnya, para imam, para bilal, para tok siap, para tok guru, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah, tuan-tuan, muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan terus bersemangat untuk kita menempuhi khususnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam 10 hari lagi tuan-tuan untuk kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahanlah semangat ini semakin kita melipat gandakan agar kita dapat bersungguh-sungguh kita menggarap semaksimal yang mungkin manfaat dan juga fadilat pada bulan Ramadan. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, pastikanlah Ramadan pada tahun ini 1442 Hijrah ini menjadi suatu titik tolak untuk kita memperbaiki diri kita dari sudut ilmu dan amalan, dan pastikanlah mampu kita bawa perkara-perkara tersebut, yakni ilmu dan juga amalan tersebut, keluar bulan Ramadan. Maksudnya dia bulan-bulan yang seterusnya tuan-tuan dapat kita istiqamah. Jangan sekadar kita jadi orang yang bersungguh-sungguh pada Ramadan sahaja. Seiring dengan kata seorang ulama, kun ibadiyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu sebagai hamba, yakni hamba kepada Allah. Janganlah kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan jadikan Ramadan pada tahun ini sebagai penanda aras apakah ibadah, apakah ilmu, amalan yang kita patut lakukan sepanjang tahun, sebagai permulaan, sebagai satu titik tolak. Kemudian kita bawalah keluar amalan tersebut ke dalam bulan-bulan yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan melaksanakannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin sekalian, sebenarnya kita dah lama jugalah tidak belajar tuan-tuan. Kita tidak berada dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali nak dekat-dekat Ramadan ni tuan-tuan. Tak apa, alhamdulillah masih lagi diberikan peluang untuk kita menyambung pengajian kita. Seperti biasalah, kalau tuan-tuan nampak wajah saya ni,
tidak dapat dipisahkan dengan sunnah lah. Yakni bidang hadis, masih lagi membicarakan kitab yang sama yang kita bicarakan sebelum daripada Covid, tuan-tuan, iaitu 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Jadi tuan-tuan, kalau masih ingat lagi lah, kita dah bincangkan 3 siri, tuan-tuan. Kita dah bincangkan 3 siri yang merangkumi sebanyak 25 sunnah. Ada dia 1/4, tuan-tuan, kita dah bincangkan daripada kitab ini. Jadi kita nak sambung pada pagi ini pada sunnah yang ke-26, masih lagi dalam bab ataupun tajuknya berkaitan solat, sunnah-sunnah berkaitan solat. Teruskan pada sunnah yang ke-26. Qala al-muallifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumiha fi darain insyaallah amin. Kata pengarang kitab dalam sunnah yang ke-26, seperti biasa, tuan-tuan, saya tak bacakan matan, saya terus kepada maksud dan juga perbahasan. Sebab tuan-tuan, masa kita singkat sangat, jadi kita pun nak cepatlah. Sebab itu saya tak bacakan matan. Tuan-tuan boleh rujuklah, saya letakkan di bawah itu rujukan hadis. Tuan-tuan boleh buka Google, search dalam Google, adalah beberapa website. Seperti contoh, tuan-tuan, dorar.net dan sebagainya, yang ada rujukan matan hadis. Tuan-tuan letak je nombor berapa, riwayat siapa, kitab, yakni bab apa, akan keluarlah hadis tersebut. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah matan dia. Kita nak bahaskan di sini bagaimana kita nak amalkan sunnah. Satu sunnah, tuan-tuan, sunnah yang ke-26 yang diberikan nama tajuknya berbaring dengan mengiring pada pinggang sebelah kanan setelah solat sunat fajar. Satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat 2 rakaat, yakni solat sunat fajar, baginda berbaring dengan mengiring pada pinggang kanannya. Seorang ulama bila mana membahaskan hadis ini, antaranya Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan, cara Nabi berbaring adalah mengiring di atas pinggang kanan. Kita dah sedia maklum lah, bila mana kita nak tidur pun sekali, cara yang sama. Maknanya sunnah dia beginilah. Apa hikmah dia, tuan-tuan? Supaya kita ni tidak terlena bila mana kita tidur. Kalau tengok dalam kajian sains pun memang itulah yang dibuktikan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok posisi jantung kita ni dalam keadaan tergantung, maknanya dia jantung kita ni dalam keadaan tidak selesa. Nak bagi apa? Nak bagi memudahkan kita nak bangun. Khusus kalau malam ni, nak bangun malam lah, nak qiyamul lail lah. Kalau tidur ni lepas solat sunat subuh ini, supaya kita mudah bangun lah, tuan-tuan. Taklah kita terlena sampai kita kena solat pada syuruk pula. Jadi ini antara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kalau kita nak tahu kenapakah solat sunat subuh ni, lepas solat sunat subuh kenapa dianjurkan untuk tidur sebentar? Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lakukan sebegini. Bila mana dalam solat sunat kita tahu bahawa Nabi melakukannya di rumah. Jadi sementara Nabi nak mendirikan fardunya di masjid, Nabi akan berbaring sebentar, memberikan ruang kepada sahabat, memberikan ruang kepada orang lain pada waktu itu untuk bersiap sedia. Setelah itulah baru Nabi akan bergerak ke masjid dan solat secara berjemaah. Sebab itu, tuan-tuan, ini menjadi satu sunnah. Adapun untuk kita pada hari ini, bagaimana kita nak aplikasikan? Kalau kita tidur di masjid, tuan-tuan, mungkin tak berapa nak selesa, tak berapa nak sesuai. Sebab biasa kita solat sunat di masjid lah. Kecuali lah kalau yang dekat-dekat, kecuali yang boleh sampai ke masjid dengan cepat. Adapun bagi kita ni, tuan-tuan, bila kita boleh amalkan sunnah ini, khusus bila mana kita solat di rumah kita lah. Mana dia macam waktu Covid tak boleh kita datang ke masjid, boleh kita amalkan ni. Lagi-lagi kalau kita jadi imam, tuan-tuan jadi imam, sementara dah solat sunat subuh, nak tunggulah ahli keluarga lain bersiap sedia, bolehlah baring sebentar, sekadar ambil sunnah, tuan-tuan. Baring, tuan-tuan, bukan terus tidur, tuan-tuan.
Kalau tidur, takutlah terlena, terlalai, silap bangun nanti bukan nak solat fardu dah, jadi solat qada pula tuan-tuan. Jadi ini antara sunnah Nabi SAW. Tidur ataupun baring je. Baring sebentar sebelum nak mendirikan solat fardu subuh. Tuan-tuan pernah ditanyalah oleh seorang jemaah, beliau ada belajarlah daripada kitab Fadail A'mal ataupun Fadilah Amal. Satu doa yang diajarkan. Kata beliau apa doa dia? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil wa rabba Muhammad a'udzu bika minan nar. Ataupun lebih kurang begitulah doa dia. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammad a'udzu bika minan nar. Tuan-tuan, ni satu doa yang beliau belajar dalam kitab Fadilat Amal. Bila mana saya teliti balik, sanadnya lemah tuan-tuan. Hadisnya hadis yang dhaif. Jadi kalaulah tuan-tuan pun belajar juga, tuan-tuan mungkin amal sekalipun tidak menjadi masalah lah. Kalau dalam perbahasan fadilah amal tak ada masalah. Cuma tak boleh kita kata ini sunnah. Doa tu tak boleh kita sabitkan kepada sunnah Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, sunnahnya ataupun hadisnya hadis yang dhaif. Jadi tak boleh kita kata itu sunnah Nabi. Hadisnya sanadnya lemah. Jadi sebab itu sekadar fadilah amal tidak mengapa. Sebab maksud doa itu pun tak ada yang bercanggah pun. Maksud doa itu sendiri pun doa yang baik juga. Jadi tak ada masalah. Cuma jangan kata ni sunnah lah. Yang sunnahnya tidur sebentar ataupun baring sebentar setelah solat sunat subuh, sebelum kita nak mendirikan solat fardu subuh. Tuan-tuan, ni baring sebentar lah. Jadi bolehlah tuan-tuan amalkan juga, sekadar ambil sunnah, sementara kita nak mendirikan solat fardu. Baik, ini dalam membicarakan sunnah yang ke-26. Selesai, mudah aja sebenarnya tuan-tuan. Kita masuk pada sunnah yang ke-27. Ini sangat penting supaya kita tidak terkejutlah dengan perlakuan seseorang. Imam disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada zuhur dan juga asar. Satu hadis daripada sahabat yakni Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengimamkan kami semasa solat zuhur dan juga asar. Pada 2 rakaat pertamanya baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah lain. Maknanya surah lazim lah. Kadang-kala baginda memperdengarkan ayat dan memanjangkan rakaat pertama. Dan pada 2 rakaat terakhir baginda hanya membaca Al-Fatihah. Tuan-tuan, ni hadis ini menjadi bukti kepada kita dalam mana kita dah laksanakan pada hari ini. 2 rakaat terawal kita akan baca surah Fatihah, Al-Fatihah dan juga surah lazim. 2 rakaat terakhir kita baca hanya Al-Fatihah. Apa sandarannya tuan-tuan? Antaranya hadis ini yang menyebutkan Nabi baca 2 rakaat pertama surah Al-Fatihah dan surah lazim. Surah mana-mana pilihan surah lah. Dan juga 2 rakaat yang terakhir Nabi hanya baca Al-Fatihah. Kalau orang tanyalah apa sandaran kita, apa dalil kita, ini bukti dia tuan-tuan. Boleh rujuklah matan hadis di bawah rujukan yang saya berikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sandaran dia apa? Dalam rakaat pertama kenapa dipanjangkan bacaan? Maknanya dia surah lazim lah. Setelah Al-Fatihah, biasa kita tahu dah imam-imam kita akan baca panjang sikit. Kemudian rakaat kedua dia akan memendekkan sedikit. Dan susunannya tertib lah, maknanya dia ikut susunan surah dalam Al-Quran. Kalau orang tanya tuan-tuan, apa sandaran kita? Bukan kita suka-suka. Adalah buktinya tuan-tuan. Antaranya tetap hadis ini juga menjadi sandaran. Menjadi bukti apa yang Nabi buat. Apa sunnah Nabi SAW bila mana mendirikan solat. Ini juga sandaran dia tuan-tuan. Itu yang kedua. Ini yang umum kita tahulah. Yang ketiga yang perlu kita berikan perhatian dalam hadis ini ialah antaranya imam disyariatkan ataupun dibolehkan membaca dengan suara yang nyaring, suara yang kuat ketika solat zuhur dan juga asar. Bila tengok dalam kalam ulama tuan-tuan, seperti contoh dalam syarah Muslim
Imam Nawawi menyebutkan bahawa Imam Al-Bukhari ada menjelaskan dalam satu bab kitab beliau, dalam satu bab yang dituliskan al-jahr bil ayah, al-jahru bil ayah ahyanan fi salati zuhr wal asar, yakni membaca surah ataupun dengan suara yang nyaring kadangkala dalam solat zuhur dan juga solat asar. Imam Al-Bukhari ada menyebutkan bahawa menyaringkan bacaan dalam solat yang biasa kita baca secara senyap ataupun rahsia ini, iaitu zuhur dan asar, dibolehkan. Dibolehkan dengan bacaan yang nyaring. Bila kita tengok apakah sebab dia, tuan-tuan, antara sebab yang dinyatakan bacaan tersebut, sama ada yang pertama untuk memahami ayat dengan lebih mendalam. Ni biasanya untuk orang yang memahami Arab lah. Untuk orang yang tahu, yang boleh menghayati makna yang dibaca. Jadi sebab itu, tuan-tuan, setengah orang ni dia tak suka, kalau dia jenis yang suka hayati ini, dia tak suka baca perlahan, tuan-tuan. Dia nak baca kuat dan dia nak dia nak betul-betul merasai kemanisan ayat tu. Betul-betul dia nak menjiwai ayat tersebut, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok orang menyanyi, tuan-tuan, tak ada yang menyanyi perlahan. Dia akan menyanyi sekuat hati. Ni dalam bab menyanyi lah. Dalam bab baca Quran pun sama juga, tuan-tuan. Orang yang betul-betul dia hayati ini, dia akan baca sekuatnya, sepuas hatinya. Sebab itu antara yang Imam Al-Bukhari sebut, antara sebabnya terpakai kepada orang-orang yang hendak menghayati makna ayat yang dibacakan. Itu yang pertama, orang yang nak menghayati makna. Yang kedua, tuan-tuan, ni juga kita penting jugalah nak tahu. Sekiranya kita jadi imam di tempat-tempat yang mungkin orang tak tahu bacaan Al-Fatihah, contoh, mungkin kampung itu mu'allaf ke, mungkin orang-orang yang bacaan dia tak lancar ke, mungkin kita jadi imam di mana-mana tempat yang makmum dia semua makmum yang perlukan bacaan yang kuat. Contoh, tuan-tuan, saya sendiri pernah jadi imam di sekolah saya ketika solat asar, disebabkan anak-anak, tuan-tuan, ialah anak-anak kecil, mungkin mereka tak tahu Al-Fatihah, mungkin mereka tak baca, jadi kita baca dengan kuat. Walaupun solat zuhur, solat asar, kita baca dengan kuat supaya anak-anak kita yang belakang ni boleh ikut. Ataupun lah, tuan-tuan, dalam situasi yang lain, kita jadi imam di mana-mana tempat, makmum kita ini tak boleh nak baca Al-Fatihah, mungkin dia tak hafal, mungkin tak lancar, mungkin dia tak yakin, jadi kita boleh baca kuat sebagai satu pertolongan kepada dia, untuk dia pun ikut sama-sama dengan kita, tuan-tuan. Itu antara sebab yang dinyatakan oleh para alim ulama bila mana menyebutkan kenapakah dia dibolehkan untuk baca dengan suara yang nyaring, sebab untuk mengajarkan kepada makmum ini, tuan-tuan, selain daripada kita nak hayati bacaan tersebut. Antara yang lain, tuan-tuan, kata ulama, seperti contoh Syekh bin Baz, kita dah biasa dengar lah, seorang mufti di Arab Saudi pada tahun 90-an, ataupun nama penuh beliau Syekh bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dinyatakan bahawa sunat menyaringkan bacaan solat yang biasa dibaca secara perlahan pada keadaan-keadaan tertentu. Antaranya tadi itulah, sama ada kita nak hayati makna dia ataupun kita nak mengajarkan kepada makmum kita, tuan-tuan. Menjadinya hukum sunat. Sebab apa? Itu lebih penting, tuan-tuan, untuk memastikan makmum kita ini dapat ikut sama-sama dengan kita. Baik, ini sunnah yang ke-27. Satu sunnah yang perlu kita tahu supaya kita boleh buat di tempat-tempat yang tertentu. Tak payah kita rasa takut, tuan-tuan. Kalau orang kata kita ni apa ni, mazhab mana ni, siapa yang ajar, katakan, tuan-tuan, ada hadis dia, ada rujukan dia, bahawa ianya dibolehkan, tidaklah menjadi satu kesalahan. Cuma kadang-kadang, tuan-tuan, bukan selalu, ahyanan, pada keadaan tertentu sahaja, bukan suka-suka. Bila mana adalah keadaan tertentu yang dibolehkan, maka kita bacalah secara kuat. Baik, ini dalam sunnah yang ke-27. Selesai.
Kita masuk pada sunnah yang ke-28 tuan-tuan. Apakah tajuknya? Iaitulah berdoa, bertasbih, berta'awuz ketika membaca ayat-ayat yang tertentu. Satu hadis yang cukup panjang daripada Huzaifah bin Yaman. Kata beliau, suatu malam aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, mungkin baginda akan rukuk pada ayat ke-100. Namun rupanya baginda meneruskan solatnya, sehingga aku berkata dalam hati, mungkin baginda akan baca surah ini untuk satu rakaatnya. Yakni apa? Ayat surah Al-Baqarah. Namun baginda meneruskan solatnya, dan aku berkata dalam hati, mungkin baginda akan rukuk setelah itu. Namun rupanya baginda meneruskan bacaan dengan surah An-Nisa dan seterusnya surah Ali Imran. Yakni Ali Imran dulu tuan-tuan, baru An-Nisa. Ni tertukar ni nama surah dia. Dengan bacaan yang perlahan. Jika sampai kepada ayat tasbih, baginda bertasbih. Jika ada ayat permintaan, baginda meminta. Jika ada ayat perlindungan, baginda meminta perlindungan. Tuan-tuan, apa perbahasan ulama? Seperti contoh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, dan juga dalam syarah Muslim menyebutkan sunat kepada kita membaca tasbih, yakni subhanallah, perkataan yang paling ringkas, meminta perlindungan, seperti contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika dalam solat ataupun di dalam luar solat. Perbuatan ini sunat dilakukan oleh imam, makmum dan juga secara solat bersendirian. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i lah. Mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahawa sunat bila mana sampai kepada ayat tasbih, contoh tuan-tuan, sampai kita baca apa? Ayat tasbih adanya perkataan sabbaha, yusabbihu, ada ayat-ayat yang menyebutkan tasbih, memuji kepada Allah, maka dibolehkan kita baca ayat tasbih tersebut. Maknanya kita baca apa? Subhanallah. Ini biasa berlaku ni ketika jadi makmum lah. Kalau imam baca tuan-tuan ayat tasbih, ada perkataan sabbahalillah, contoh yusabbihu lillahi ma fis sama, contohlah ayat dia, ila akhir ayat, maka kita makmum ni tuan-tuan boleh kita jawab ataupun kita bertasbih sebagai jawapan kepada bacaan imam tadi. Ini biasa berlaku ketika jadi makmum. Tapi boleh juga kita buat dalam ketika solat bersendirian. Kita baca sendiri ayat tasbih tuan-tuan, kita jawab sendiri pun tak ada masalah. Tapi yang paling sesuainya berlaku ketika jadi makmum. Itu tasbih tuan-tuan. Contoh yang lain, ketika sampai kepada ayat ayat meminta, permintaan, contoh ayat dia apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayat Quran tuan-tuan. Bila mana imam baca pun kita boleh membaca sebarang doa sebagai permintaan kita kepada Allah. Sebab Nabi buat tuan-tuan perkara ini. Sampai kepada ayat tasbih, Nabi bertasbih. Sampai kepada ayat meminta, ud'uni, mintalah kepada aku, yakni Allah kata mintalah pada aku, maka Nabi akan meminta. Sampai kepada ayat memohon perlindungan, contoh fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, maka Nabi pun akan meminta perlindungan. Tuan-tuan, jadi ini antara perbuatan Nabi SAW. Jadi kita pun tuan-tuan banyakkanlah berdoa. Apa hikmah dia, apa mutiara dia daripada hadis ini? Banyakkan berdoa. Ketika mana? Ketika dalam solat, khususnya ketika kita sujud tuan-tuan. Bila mana dalam perbahasan sujud tuan-tuan, saya nak tambahkan sedikit. Tuan-tuan pun dah tahu dah. Bila mana dalam solat, ketika sujud ini sebaik-baik waktu ataupun kedudukan untuk kita minta kepada Allah. Ada pun tuan-tuan, saya nak mention sikit kat sini. Ada setengah orang dia berpendapat sendiri. Bukan pendapat ulama tuan-tuan, pendapat dia sendiri. Dia ingat, dia mindset kan, dalam sujud terakhir sahaja barulah dia akan membanyakkan doa dia. Ada pun sebenarnya tuan-tuan, Nabi kata membanyakkan doa ketika sujud. Nabi tak sebut sujud yang mana tuan-tuan. Dan tak ada ulama pun bahaskan sujud yang terakhir sahaja, tidak.
Secara umum, mana-mana sujud, apa-apa solat, maknanya solat sunat ke, solat fardu ke, sujud yang rakaat pertama, kedua, ketiga, yang terakhir sekalipun, mana-mana sujud tuan-tuan, banyakkanlah berdoa. Tidak khusus hanya kepada sujud yang terakhir sahaja tuan-tuan. Ini saya nak kena mention dekat sini lah. Sebab saya nampak tuan-tuan, ada setengah orang dia amalkan macam tu. Mungkinlah dia salah faham ke, ataupun dia sendiri yang mengandai tuan-tuan, wallahu alam. Tapi sebagai nak membetulkan kesilapan ini, saya kena mention kat sini lah. Tuan-tuan boleh banyakkan doa tuan-tuan ketika sujud, mana-mana sujud sahaja. Sebaiknya lintaskan dalam hatilah, supaya tidaklah membatalkan solat. Yalah, biasa kita baca tuan-tuan dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Jadi sebagai nak langkah keselamatan, niatkan dalam hati sahaja. Setiap kali sujud ada doa dia tuan-tuan. Nak lagi mudah, kita pecahkan doa ni tuan-tuan. Tak payah kita gabungkan semua, nanti sujud lama. Kalau jadi imam contohlah. Kalau saya sendiri tuan-tuan, bila jadi imam ni, setiap kali sujud saya akan telitkan doa. Maknanya dia akan jadi sujud tu tak lama. Dan setiap sujud tu kita dapat doa. Doa yang berbeza-beza tuan-tuan. Ini antara yang cara saya lah sebagai seorang imam lah. Tuan-tuan tak ada masalah terpulang kepada tuan-tuan. Kalau solat bersendirian tak ada masalah. Panjangkanlah tuan-tuan sujud tuan-tuan, tak ada masalah insya-Allah. Baik, ini antara doa yang biasa kita amalkan. Yakni khusus pada tahiyat akhir. Setelah kita baca tahiyat akhir, sebelum kita memberikan salam. Dalam hadis disebutkan bahawa Nabi membaca doa ini tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah tahu dah. Cuma sebagai peringatan lah, peringatan kita bersama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini antara doa yang menjadi sunat, yakni keadaannya setelah baca tahiyat akhir sebelum kita berikan salam. Bacalah doa ini tuan-tuan, dan apa sebarang doa yang lain lah. Sekiranya doa dalam bahasa Arab, boleh kita kuatkan suara sedikit lah. Kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan, mesti dalam hati juga. Jadi terpulang pada cara masing-masing lah. Yang penting banyakkan doa tuan-tuan. Baik, kita cepatkan sedikit. Sunnah yang ke-29, membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir solat zuhur dan juga asar, yakni pada waktu yang tertentu. Tuan-tuan, saya sebut cara ringkas tuan-tuan, boleh rujuklah dalam hadis ini yang di depan ini. Apakah amalan yang kita boleh lakukan daripada hadis ini? Bahawa kita dibenarkan tuan-tuan, boleh kita nak baca dalam 2 rakaat terakhir kita nak baca surah lazim. Boleh, sebab ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi pernah membaca. Nabi pernah membaca dalam 2 rakaat terakhir surah lazim. Surah selain daripada surah Al-Fatihah. Cuma nak kata ini sunat ke tidak, ini ada perbezaan pandangan dalam kalangan alim ulama. Ada yang menyebutkan ini bukan sunat. Seperti contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan ini bukan sunat. Sebab apa? Sebab Nabi buat kadang-kala. Ini hujah beliau lah. Beliau kata Nabi buat kadang-kala, jadi ini tak kira sebagai sunnah. Ini hanya sebagai amalan yang diharuskan. Boleh saja, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita nak kata sunat, belum sampai lagi tuan-tuan. Ada pandangan yang macam ni. Ada yang pandangan yang menyebutkan walaupun Nabi buat secara kadang-kala, tapi tetap dikira sebagai sunnah. Jadi kita tuan-tuan, kita ambil iktibar sahaja bahawa boleh kita nak baca surah setelah Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Boleh saja. Nak kata sunat ke tidak, kita pun tak pasti tuan-tuan, sebab ulama sendiri berbeza pendapat. Cuma yang kita kena ambil pengajaran di sini, boleh kita buat, tidak menjadi masalah tuan-tuan. Ini secara ringkas saya sebutlah. Dan yang terakhir sekali, membaca surah Al-Ikhlas setelah bacaan lain pada setiap rakaat, yakni pada waktu yang tertentu. Tuan-tuan, dalam satu hadis ini dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulah tuan-tuan, saya nak ringkaskan sajalah. Bahawa seorang lelaki ni tuan-tuan, dia biasa baca surah Al-Ikhlas dalam solatnya pada setiap rakaat. Ketika mana ditanya kepada Nabi, Nabi iktiraf tuan-tuan
Nabi siap kata lagi apa? Beritahu kepadanya bahawa Allah mencintainya. Makna dia ini menjadi dalil kepada kita, sekiranya kita nak baca surah lazim yang sama, setiap rakaat kita nak baca surah lazim yang sama, kita rasa ada attachment dengan sesuatu surah, kita sukalah dengan surah-surah ni. Contoh tuan-tuan, kita suka surah At-Takasur ke, suka surah Al-Kausar sebab pendek tuan-tuan, 3 ayat. Suka surah An-Nasru Iza Ja, sebab mungkin rasa seronok nak baca ayat dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh ulang pada setiap rakaat surah yang sama. Sebab apa? Sebab pernah berlaku zaman Nabi, dan Nabi sendiri iktiraf perkara ini dibolehkan. Perkara ini makna dia kita nak baca surah yang sama, surah lazim yang sama pada setiap rakaat dibolehkan. Cuma dalam perbahasan ini sunnah ke tidak, pun ada perbezaan pandangan. Tapi majoriti ulama sebut ini bukan sunnah, hanya perkara yang diharuskan, dibolehkan. Yang Nabi iktiraf, yang kita boleh buat. Sebab inilah saya kena bezakanlah yang mana sunnah, yang mana ada pandangan, perbezaan pandangan. Cuma tuan-tuan, yang pastinya apa yang kita dengar pada pagi ini semuanya yang boleh kita buatlah. Cuma dalam perbahasan sunnah ke tidak, ni ulama sendiri ada perbezaan pandangan. Tuan-tuan, jadi sebab itu kita ambil iktibarlah yang mana kita boleh laksanakan. Mudah-mudahan kita buatlah sesungguhnya. Dan juga tuan-tuan, yang paling penting, cubalah sampaikan ilmu-ilmu yang tuan-tuan dapat ni, walaupun tak banyaklah saya kira, mungkin dalam 5 sunnah je kot pagi ni. Tuan-tuan dapatlah sedikit sebanyak ilmu ini, cubalah sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuan-tuan, di mana-manalah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan makan di mana-mana ke, tuan-tuan mungkin berborak-borak dengan sahabat-sahabat ke, sambil-sambil tuan-tuan selitkanlah sunnah-sunnah Nabi ini. Selitkanlah ilmu-ilmu yang tuan dapat. Mudah-mudahan sebagai satu wasilah cara kita untuk menyampaikan ilmu kepada seseorang yang lain ini. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bissawab wa 'ilmuhu wa atam. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين والله أعلم بالصواب علمه وأتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته